Tak kena tajuk sirah boleh Ustaz? Sirah. This call is now being Sirah. recorded. Boleh. Okay, jadi biasanya kita ulang kepada tajuk tahun 3 lah. Sebab biasanya tajuk tahun 3 ni tajuk paling mudah dan paling basic lah. Yang mana kena belajar balik. Untuk tajuk tahun 1, tahun 2 sebenarnya sepatutnya kena belajar sekali. Sebab apa? Sebab tahun 1, tahun 2 yang ada ajar tentang apa? Nabi lahir kat mana, berapa hari bulan, tu semua tahun 1, tahun 2 punya syllabus. Tahun 3 ni tak ada dah benda tu. Dia dah masuk kepada Nabi punya keluarga. Okay? Dia jadi lebih kepada Nabi dah besar. Maknanya Nabi dah lebih kecil-kecil lagi ni tak ada. Yang tu kalau nak kena ulang balik yang tahun 1, tahun 2. Takut juga dia keluar. Okey, jadi untuk tajuk pertama, untuk tahun 3 punya sirah ni, iaitu keluarga Nabi. Sebab apa kena keluarga Nabi? Tapi untuk keluarga Nabi ni bukan lebih kepada macam kita belajar, sepatutnya kita kena belajar lebih detail kan. Contoh, Nabi punya apa? Nama atuk beri, atak-atak atuk beri-beri tu kan. Yang ni dia hanya bagi tahu nama macam ni je. Okey, sepatutnya kita belajar yang mana apa atuk Nabi, nama apa, pak saudara Nabi, yang mana. Semualah kena belajar semua pak saudara Nabi kan. Okey, sebab belajar ni selalu tertukar dengan pak saudara Nabi yang menentang Nabi. Kalau Ustaz tanya, agak-agak siapa pak saudara Nabi yang suka menentang Nabi? Apa? Apa nama pak saudara Nabi yang menentang ajaran Islam? Abu Lahab. Abu Lahab ke Abu Jahal? Abu Jahal. Nampak? Jadi confused. Abu Lahab ke Abu Jahal? Nampak? Abu Lahab tu bukan saudara dia Ustaz Bukan saudara. Okey, dia namanya dekat-dekat. Nama Arab ni sebenarnya namanya sangat-sangat hampir. Jadi untuk sirah ni susahlah sikit. Bukan susah apa, sebab kadang dia keluar soalan tu pelajar banyak confused dan kadang-kadang salah. Okey, sebab nama-nama ni, nama Arab ni dekat-dekat. Okey, tapi tak apa, yang mana kita ada ni kita belajar yang ni dululah. Okey. Apa nama pak saudara Nabi tu yang jahat tu? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal ke tak silap sah? Abu Jahal, yes, Abu Jahal. Ustaz pun jadi kadang-kadang pun confuse juga. Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Jahal ke Abu Lahab? Sebab soalan ni agak famous dekat soalan UPKK. Ditanya siapakah yang menentang ajaran Islam? Ahli keluarga Nabi yang menentang ajaran Islam. Dia famous yang tu lah. Sebab apa yang tu famous? Sebab dia yang paling kuat menentang. Orang lain dia tak tentang walaupun dia tak masuk Islam. Contoh pak saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib dia tak masuk Islam, tapi dia tak menentang. Okey? Okey. Dekat sini kita akan belajar salah silah Nabi, tapi sikit je lah. Yang biasa kita tengok salah silah Nabi yang sampai kepada Nabi Ismail tu, yang itu ramai sepakat dia macam ada khilaf sikit. Bukan khilaf banyak, sikit je lah. Sebab ada kata yang hafal nama tu sampai nama tertentu dia jadi macam diragui. Tapi sampai sampai kilap ni memang disepakati semua memang betul lah. Atas daripada kilap ni dia macam ada ragu-ragu sikit. Ya ke nama ni? Ya ke nama ni? Ke nama lain? Okey. Yang bawah sekali macam biasalah nama Nabi kan. Lepas tu naik ke atas mestilah nama ayah dan mak Nabi, iaitu Abdullah dan Aminah. Bukan Siti Aminah, jangan tambah. Ada pelajar tambah Siti Aminah. Suka hati je. Okey? Nama Aminah sahaja. Okey? Atas nama Aminah mestilah nama lelaki balik, iaitu Wahab. Dia tak boleh nama perempuan. Tadi nama perempuan sebab apa? Sebab nama mak kan. Takkanlah nama lelaki. Okey? Atas pada Abdul Wahab, Abdul Manaf dan Zuhrah. Sama juga dengan sebelah. Abdullah, atasnya Abdul
Abdul Muttalib. Ni atuk Nabi lah. Kemudian Hashim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Kusai. Kemudian Kilab. Kilab bin Murrah. Okey. Yang mana kalau kita tengok nama Abdul Manaf ni sama kan. Jadi Nabi ni sebenarnya dia kahwin apa dah? Atas-atas benda Nabi ni dia kahwin dalam kalangan dia punya kaum lah. Dia tak kahwin orang jauh sangat. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau biasanya kita tengok kan biasa kita dengar kan golongan-golongan Said Syarifah. Pernah dengar tak? Mm-mm. Biasanya geng-geng kalau biasa dengar lah ada pelajar yang nama Syed ke nama Syarifah ke, biasa dia orang ni kalau kahwin, dia orang akan cari juga yang seangkatan dengannya. Syed juga ke, Syarifah juga ke, yang sama dengan dia. Sebab dia nak jaga dia punya nasab. Macam tu. Sama juga dengan zaman Nabi dululah. Yang mana dia kalau nak kahwin, dia akan kahwin dengan yang sama dia punya kaum atau dia punya apa dah? Kaum lah, lebih kepada kaum. Sebab apa? Sebab kaum ni lain dia punya perangai. Dan kaum Nabi ni adalah kaum yang paling bagus, yang paling baik dia punya perangai. Dia bukan macam bangsa Quraisy yang lain lah. Yang suka berperang, yang suka minum arak, yang suka buat benda-benda tak berfaedah. Macam tu. Okey, seterusnya. Surah keturunan. Saya kena pusing kat ni, tak nampak. Lagi-lagi jelas. Okey, sirah keturunan Nabi Muhammad berasal daripada Bani pula Nabi Ismail. Nabi Ismail. Siapa nama ayah Nabi Ismail? Hmm. Nabi Nabi apa nama? I juga depan. Nabi Ibrahim. Yes, Nabi Ibrahim. Kan ada kisah Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, betul? Oh, Kan ada kisah yang mana Nabi Ibrahim diminta ataupun disuruhlah oleh Allah untuk sembelih Nabi Ismail. Tapi cerita tu Nabi Ismail tak disembelih pun. Okey, Nabi Ibrahim ni dapat masa nak sembelih tu Nabi Ibrahim bukan ditukarlah, mana Allah munculkan kibas untuk ditukarkan sembelihan tu kepada kibas lah. Mana bukan sembelih Nabi Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih Nabi Ismail. Sebab apa? Sebab nak tunjuk yang mana kita ni kena macam apa orang kata? Kita nak sambut hari raya korban kan? Kenapa kena buat raya korban ni? Sebab kita nak binatang korban tadi kita sedekah kepada orang lebih memerlukan pun dia ataupun orang susah lah, senang kata. Macam tu. Jadi raya korban ni tujuannya ataupun asalnya daripada peristiwa sembelihan tadi. Nak sembelih Nabi Ismail, tapi tak jadi pun sembelih. Okey, ditukarkan dengan kibas. Kibas ni sejenis haiwan macam kambing pun ya, macam biri pun dia. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW berasal daripada bangsa Arab Quraisy. Yes, bangsa Arab Quraisy ni banyak. Kenapa saya kata banyak? Sebab dia macam biasalah, ada satu negara kan. Satu negara ni banyak sikit, banyaklah. Kemudian dia adalah kaum-kaum dia. Kaum ni macam mana? Kaum ni contoh kalau kita tengok dekat Kelantan yang paling mudah kita nak detect kan. Ada yang nama Nik, ada yang nama Raja, ada yang nama Tengku lah. Ada yang nama macam-macam lah nama-nama depan ni Wan apa ke. Okay. Setiap nama-nama tu ibarat macam satu kaum atau satu puak. Jadi diorang ni bukanlah nak kata berpecah belah tak, tapi diorang ni lebih mesra, lebih rapat sesama dia punya puak. Macam tu. Okay. Sama juga dengan Arab dulu. Diorang ni pun hidup berpuak-puak sikit. Tapi diorang punya diorang punya cara hidup ramai-ramai ni pun masih lagi okey. Cuma diorang ni agak suka berperang sikit. Kalau berlainan puak. Dia kuat sikit rasa nak berperang, rasa tak puas hati tu dia
kuat sikit berbanding kalau sesama kaum dia lah. Okey. Seterusnya, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Memanglah Nabi dilahirkan di Mekah, bukan di Madinah. Dia juga pelajar jawab Madinah. Nabi tak lahir kat Madinah, lahir kat Mekah tapi berhijrah ke Madinah. Okey. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin. Kena ingatlah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Okey, tahun gajah. Okey. Untuk hafal 12 Rabiul Awal ni senang. Kenapa Ustaz kata senang? Sebab hari Nabi lahir dengan hari Nabi wafat sama. Betul? Ya. Ah, yang tu satu, kemudian hari pun sama, hari Isnin juga. Jadi mudah kita nak ingat dua dua benda ni. Okey. Kemudian tahun gajah hanya untuk lahir saja. Okey. Mhm. Nabi wafat tahun gajah juga ke? Bukan. Yang tu tak panggil tahun gajah sebab tahun gajah ni sebab sempena peristiwa tentera apa ni yang nak serang Bergajah. Kaabah. Yes, tentera bergajah ataupun tentera Abraha. Yang mana diorang ni nak serang Kaabah. Tapi berjaya tak serang Kaabah? Tak. Tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Ha, Hmm. siapa yang bagi tak berjaya tu? Apa nama burung tu? Burung Ha, Aba. ababil. Yes, burung ababil. Kalau dalam bahasa mudah kita ni macam burung layang-layang lah. Yang kecil tu. Yang laju tu dia punya sayap tu kan. Tu nama burung ababil. Lebih kurang lah macam tu. Okey. Dia orang ni ambil batu daripada neraka kan dan campak kepada tentera Abraha. Kalaulah Allah tak buat macam tu, memang hancur Kaabah. Kenapa Ustaz kata macam tu? Sebab kekuatan ketenteraan tentera ni sangat sangat kuat. Tentera Abraha ni adalah tentera yang tak terkalahkan. Yelah sebab awak naik gajah. Beza kan orang naik gajah dengan orang berjalan. Siapa lagi tinggi? Orang yang naik gajah. Yes, orang naik gajah. Dia lebih tinggi, dia lebih selamat, dia lebih selesa lah. Dia duduk kat atas tu dia boleh nak panah ke baling tombak ke baling pedang ke kan. Yang kat bawah ni boleh serang dia tak? Susah lah. Okay, itu yang menjadikan dia ni antara tentera yang kuat masa zaman Nabi. Punca agak-agak lah. Kenapa tentera Abraha ni nak sangat serang ke Kaabah? Kaabah bukan buat apa-apa pun dekat dia. Agak-agak sebab apa? Sebab Tak tahu. Okey, dia sebab yang paling utama adalah sebab jealous. Kenapa saya kata jealous? Sebab Kaabah ni, tak kira lah orang pada negara mana ke sudut mana ke, dia suka datang ke Kaabah, datang tengok, datang melawat, kemudian datang berniaga di Kaabah. Sedangkan di negara tentera Abraha ni, saya tak ingat negara mana, tak ada. Orang tak suka pun pergi. Walhal dekat dia orang ni pun dah cuba bina satu kotak macam Kaabah juga kan. Dia bina macam bangunan petak macam Kaabah. Kononnya nak simbol lah. Ni pun boleh jadi macam Kaabah juga. Tapi orang tak nak ataupun tak suka. Macam tu. Jadi sebab iri hati tadi tu ataupun jealous tadi tu, dia nak serang lah. Dia nak hancurkan Kaabah supaya orang datang ke negara dia. Macam tu je. Orang Arab dulu kan senang sangat. Dia nak tak puas hati, dia nak roboh, dia nak hancurkan orang punya hasil kerja. Okay. Tak boleh lah orang macam tu kan. Okay. Seterusnya, dia masuk terus dah kepada perkahwinan Nabi. Dia punya cerita detail masa Nabi kecil ni tak banyak. Okay. Kalau nak banyak, insya-Allah kena cari. Saya rasa kena cari ni lah yang mudah sekali di YouTube tentang kisah hidup Nabi. Kena juga dengar sekali-sekala. Okay, kalau nak suruh baca ni dilambat sikit, lebih baik dia dengar. Kalau rajin nak salin, Alhamdulillah lagi bagus. Okay, ni cerita tentang perkahwinan Nabi ni dah sampai Nabi besar lah. Okay, yang pertama Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin. Apa maksud Al-Amin?
I... Hmm. Oh, Okey, amin ni maksudnya boleh jadi jujur, boleh jadi amanah, boleh jadi bercakap benar, boleh jadi orang ni apa? Orang yang boleh dipercayai lah senang kata. Macam tu. Itu maksud al-amin. Okey, sampaikan orang Arab yang bukan Islam pun percaya ke Nabi. Walhal bila Nabi ajar ajaran Islam, dia orang tak nak dengar. Macam tu. Okey? Sebab apa? Sebab bagi dia orang ajaran Nabi ni bertentangan dengan ajaran nenek moyang dia. Tu je masalahnya. Berlaku isu dekat dekat situ je. Kalau tak ada isu tu, dia orang masuk Islam dah lah. Okey? Dekat sini dia bersifat sifat baginda yang amanah, benar, jujur dan berbudi pekerti serta baik dalam semua perkara yang baginda lakukan. Sampaikan orang bukan Islam pun boleh tinggalkan barang ataupun percaya kepada Nabi untuk tolong jaga. Okey. Ya. Ni gambar Kaabah lah. Gambar yang dilukis. Ni gambar lama ni. Kalau gambar baru dia tak macam ni lah. Ustaz rasa lebih tinggi lah. Lebih bertingkat. Okay. Nabi Muhammad SAW mula berniaga ketika baginda remaja. Baginda berniaga bersama-sama bapa saudaranya yang bernama Abu Talib ketika berumur 9 tahun. Okey. Nabi ikut berniaga masa umur 9 tahun. Apabila baginda berumur 12 tahun, baginda mengikut Abu Talib untuk berniaga di negeri Syam. Masa umur 9 tahun ni, wallahu alam, dia berniaga kat mana? Mungkin dekat-dekat je lah. Kenapa Ustaz kata dekat-dekat? Yelah sebab dia orang ni bukan dalam kalangan keluarga yang kaya yang mana mampu nak beli unta ke, mampu nak beli apa? Binatang-binatang untuk angkut barang-barang tadi. Kalau setakat nak beli seekor dua binatang untuk sendiri naik boleh. Tapi kalau nak beli haiwan untuk isi barang untuk bawa berniaga, itu susah sikit lah. Sebab Nabi ni bukan datang dari keluarga yang senang. Nabi pun datang keluarga yang sederhana sahaja. Okey? Bukan datang daripada keluarga yang kaya raya. Okay? Bila umur 12 barulah pergi ke Syam. Kenapa? Sebab jarak perjalanan daripada Mekah ke Syam ni jauh. Jadi takut Nabi letih punya kan. Budak-budak macam tu, mana larat lagi nak pergi jauh. Okey, masa Nabi budak-budak tadi, Nabi buat apa agak-agak? Kalau Nabi tak berniaga, Nabi buat apa? Tak ingat? Okey. Masa Nabi kecil, Ustaz tak ingat lah umur berapa, 7 tahun kot. 7, 8 tahun lah, macam tu lah. Nabi ambil upah untuk tolong jaga apa? Jaga binatang ternakan. Binatang ternakan orang lah. Bukan binatang ternakan Nabi ke binatang ternakan Pak Saudara ke, bukan. Ambil upah jaga binatang ternakan orang lain. Dengan upah tu dia dapat membantu meringankan sikit keluarga tadilah. Yang mana keluarga Abu Talib. Sebab apa? Sebab Nabi duduk dengan Abu Talib. Umur 5. Abu Talib tu kan? Empat saudara dia. Empat saudara dia. Sebab kan Nabi meninggal pula. Ibu Nabi meninggal waktu Nabi umur Nabi umur 5. Yes, 5 tahun. Kemudian Nabi tinggal dengan datuk dia. Kemudian datuk ni meninggal pula masa Nabi umur 6 tahun. Dia alih satu je. Okey? 5 tahun naik 6 tahun. Lepas 6 tahun tu siapa yang jaga? Teruslah kepada Atuk pula Pak saudara Nabi yang mana Abu Talib lah. Abu Talib ni diamanahkan oleh ayah bapa Nabi lah. Okey, untuk bantu tolong jaga Nabi. Okey.
Dekat sini dia kata ketika berumur 25 tahun pula. Nabi Muhammad SAW telah menjadi ketua rombongan untuk berniaga ke Syam. Rombongan baginda untuk berniaga ke Syam ditemani oleh Maisarah. Okey, Nabi Muhammad SAW membawa barang-barang dagangan kepunyaan seorang hartawan yang bernama Khadijah. Khadijah. Untuk ke negeri Syam. Okey, Maisarah ni siapa? Hamba Khadijah. Okey. Dia boleh nak kata hamba atau boleh juga nak kata pembantu. Bagi Ustaz dua-dua tak ada masalah lah. Okey. Yang mana dia ni salah seorang spy. Kenapa Ustaz kata spy? Spy lah untuk bantu tolong tengok Nabi ni macam mana perangai, elok tak elok, baik tak baik kan. Sebab Khadijah ni minta untuk tengok, ialah sebab Khadijah nak meminang Nabi. Okey. So lepas 2 bulan, Nabi Muhammad berkahwin dengan Khadijah ketika berumur 25 tahun. Okey, selepas masa umur 25 lagi tadi, lepas 2 bulan daripada berniaga tadi, Khadijah, Nabi berkahwin dengan Khadijah. Bila berkahwin, automatik kena panggil, tak boleh panggil Khadijah dah lah, kena panggil Sayyidatina Khadijah. Dia macam satu gelaran lah, gelaran hormat untuk Sayyidatina Khadijah. Sebelum kahwin tak apa, kita panggil Khadijah. Dah kahwin tak boleh lah. Kurang sesuai. Okey. Manakala umur betul. Manakala umur Sayyidina Khadijah pula ialah 40 tahun. 40 tolak 25, berapa umur? 40 tolak 25, 15. Yes, ada 15 tahun beza umur dengan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi ada masalah ke? Tak ada masalah. Yang mana asalnya Sayyidatina Khadijah ni melamar Nabi. Tetapi sebab nak jaga nama baik perempuan. Perempuan melamar lelaki boleh. Tetapi nampak tak elok lah. Nampak macam kurang baik. Kenapa? Sebab takut nanti orang fikir perempuan ni kenapa kan? Macam tu. Jadi Nabi melamar semula dengan bantuan saudaranya. Okey. Yang itu ada kisahnya. So tak ingat nama siapa. Nabi minta bantuan untuk tolong lamar semula. Lepas tu lah jadi kahwin. Okey, dekat sini dia kata tetapi hidup mereka sangat bahagia. Dipenuhi dengan kasih sayang. Di samping itu Sayyidina Khadijah seorang yang kaya namun hidup Nabi sentiasa dalam keadaan sederhana. Ialah Sayyidatina Khadijah ni adalah salah seorang jutawan. Boleh kita panggil jutawan lah. Maknanya orang kaya yang ada di Mekah. Ustaz, macam mana kan dekat Mekah kan dia bunuh orang perempuan. Khadijah boleh hidup lagi? Okey. Dia memang dekat Mekah ataupun senang kata dekat negara Arab lah. Bukan semestinya Mekah je. Dekat luar-luar negara tempat lain pun ada. Okey. Dekat negara Arab ni kebanyakannya bunuh perempuan ada sebab. Sebabnya dia orang fikir perempuan ni akan bawa malu kepada keluarga dia orang. Tetapi berbeza dengan kaum Quraisy ni ataupun kaum yelah kaum Quraisy ni antara kaum yang paling bagus perangai dia dalam banyak-banyak kaum tadilah. Okey. Dia orang ni taklah perangainya macam kaum-kaum lain. Jadi dia orang punya perangai ni okey sikit. Senang kata walaupun bukan Islam tapi perangainya macam tinggi sikit. Senang kata macam orang Jepun lah. Jaga masa apa semua kan. Dan Sayyidatina Khadijah ni tak dibunuh dan tak ditanam hidup-hidup sebab bukan semua orang yang percaya macam tu. Ada yang percaya yang mana perempuan ni teruk, tak boleh nanti bawa malu, bawa itu bawa ini. Ada yang tak percaya. Ada juga yang dia tetap jaga. Sebab apa? Sebab ialah dia kaum yang kaya ataupun keluarga yang kaya. Keluarga yang kaya dia boleh lah nak buat macam-macam kan? Sebab dia ada
duit. Dia punya taraf hidup pun berbeza lah dengan orang yang bawah-bawah ni. Orang bawah-bawah ni ialah tak ada duit sikit, pergi ke sana, pergi sini, minta sedekah apa semua kan. Beza dengan orang kaya, perlu ke buat macam tu? Tak perlu. Dia dah ada, dia punya hidup dia sendiri. Okay? Hmm. Hmm. Okey, dia dah masuk kepada tajuk pecahan kedua sebenarnya, iaitu anak Nabi pula. Anak Nabi ni ada 7, betul? Tapi hanya 6 sahaja yang daripada Sayyidatina Khadijah. Satu lagi bukan daripada Sayyidatina Khadijah ataupun bukan anak Sayyidatina Khadijah lah. Okey? Dia boleh tahu tak yang mana satu? Okey, ada. Sekejap lagi kita tengok. Ni sama je lah gambar. Tu saja dia buka tu. Yang Ibrahim tu mak dia siapa? Ibrahim tu mak ni nama Mariah. Tak pasti tapi memang dalam ni tulis Mariah lah. Itu Nabi kahwin masa di Madinah kalau tak silap. Okey, hamba tawanan ke apa kalau tak silap mak ni. Okey, yang lain ni semuanya anak Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Ada yang kata anak Nabi yang lelaki ni bukan dengan Nabi. Maknanya dengan suami lama Sayyidatina Khadijah. Itu wallahu alam lah. Sebab ada yang kata ini semua anak Nabi pun dia. Okey, kita tak pasti yang mana punya pendapat tu yang tepat, tapi kita anggap je lah dia orang ni semua sekali anak Nabi. Okey, sebab yang betul-betul sempat dengan zaman kenabian dan Nabi dilantik menjadi Nabi adalah anak perempuan sahaja. Dan semua anak perempuan dia ni ada ceritanya, ada makna, ada kisah dia. Diisi dalam kisah sejarah Nabi lah. Sedangkan anak lelaki tak ada. Nama Qasim, nama Abdullah tak tahu. Dia hidup ke, dia mati ke, dia buat apa ke, dia jadi apa ke, tak tahu. Sama juga dengan Abdullah, sama juga dengan Ibrahim. Langsung tak ada kisah atau cerita sejarah tentang anak-anak lelaki Nabi. Tetapi anak perempuan semua ada. Kahwin dengan siapa, anak nama apa, ada sikit-sikit walaupun sikit. Okey, ni dia masuk kepada huraian. Okey, anak-anak perempuan Nabi Muhammad hidup ketika baginda dilantik menjadi Nabi. Semua mereka berhijrah ke Madinah. Yalah. Okey, anak-anak Nabi Muhammad dilahirkan oleh Sayyidatina Khadijah kecuali Ibrahim tadilah. Ibrahim dilahirkan di Madinah oleh ibunya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Okey. Nampak? Ini hanya cerita tentang kisah anak perempuan saja. Anak lelaki, wallahu a'lam. Tak ada dalam buku sirah. Okey, yang pertama, dalam anak perempuan ini yang paling sulung lah, iaitu nama Zainab. Kena ingatlah nama dia. Okey. Zainab ni merupakan anak perempuan sulung. Kita tak tahulah anak yang ke berapa, tapi anak perempuan paling besar lah. Nabi kan. Zainab telah berkahwin dengan seorang lelaki yang telah memeluk Islam. Lelaki tersebut bernama Ibnu Al-Ams bin Rabi'. Nama ni pun kena berhati-hati. Takut keluar. Okey, hasil perkahwinan ini mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Ali. Anak mereka ini telah meninggal dunia ketika waktu kanak-kanak. Ustaz pun tak pasti kenapa, tapi banyaklah anak ke cucu Nabi ni yang meninggal waktu kecil. Okey. Lepas tu selepas itu Zainab dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Amamah. Ketika waktu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong Amamah sambil mendirikan solat. Untuk Amamah ni dia tak ceritakanlah apa jadi kat dia. Dia
hidup ke, dia kahwin ke dengan siapa ke, tak ada cerita pula. Yang ada tentang Ali tadi saja, yang mana dia masa kecil meninggal. Okey, sambung yang seterusnya ialah Ruqayyah. Ruqayyah ni pun tak panjang lah. Okey, Ruqayyah juga merupakan anak Nabi Muhammad. Beliau telah berkahwin dengan Sayyidina Uthman Al-Affan. Okey, bin Affan pun boleh, Al-Affan pun boleh. Dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Abdullah. Namun, berita kematian Ruqayyah telah diterima ketika tentera Islam telah menang dalam peperangan Badar. Masa perang Badar, Ruqayyah ni meninggal dunia. Okey. Tentang anak dia pun tak tahu juga macam mana. Yang bernama Abdullah ni lah. Sihat ke, tak sihat ke, hidup ke apa semua tak tahu. Okey. Jadi tak dinyatakan juga dalam buku ni. Yang penting yang kita kena ingat adalah Ruqayyah ni meninggal masa berlaku ataupun selepas berlaku perang Badar. Okey. Selepas itu Uthman ni jadi duda lah. Kemudian Uthman ni berkahwin pula dengan adiknya iaitu Ummu Kalsum. Sayyidina Uthman kemudian berkahwin pula dengan adik Ruqayyah yang bernama Ummu Kalsum. Perkahwinan Sayyidina Uthman dengan dua orang puteri Nabi menyebabkan Sayyidina Uthman mendapat gelaran Zurul Ain. Iaitu dua permata lah. Ya, yang masuk dua cahaya mata pun boleh, dua permata pun boleh. Okey. Sebab dia kahwin dengan dua anak Nabi. Cuma dengan sini pun dia tak ceritakan lah. Ada anak ke apa ke kan. Okey. Yang mana dia ada anak dengan kakaknya tadi, Ruqayyah, yang bernama Abdullah. Okey. Ini yang terakhir lah anak Nabi. Kenapa Ustaz kata macam tu? Fatimah ni adalah anak bongsu yang paling rapat dengan Nabi lah. Okey. Fatimah pula merupakan anak perempuan Nabi yang bongsu. Kalau Ustaz rasa yang ni lah yang paling bongsu. Sebab banyak diceritakan kisah ataupun banyak cerita tentang Fatimah berbanding yang lain. Okey. Beliau telah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hasil perkahwinan ini mereka dikurniakan 3 anak lelaki, Hasan, Husin, Muhsin. Namun Muhsin meninggal dunia ketika masih kecil. Okey, dia ada 3 sebenarnya anak lelaki, Hasan, Husin, Muhsin. Tapi Muhsin meninggal. Tinggallah Mak Hasan dan Husin sahaja. Yang famous lah, cucu Nabi yang paling famous, Hasan dan Husin. Kemudian selain itu, hasil perkahwinan hidup antara Fatimah dan Sayyidina Ali, mereka juga dikurniakan 3 orang anak perempuan yang bernama, ini mudah. Sebab apa? Sebab ambil balik nama kakak-kakak dia, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum. Nama ni adalah sebiji nama kakak-kakak dia tadi kan. Arab macam tu cara dia. Dia suka ambil nama yang sama, senang kata, nama yang sama. Dia tak ubah-ubah pun. Sebab apa? Sebab bagi dia lagi penting maksud nama tu berbanding nama yang bermacam-macam jenis. Okey? Jadi mudah juga untuk kita ingat nama ni. Okey, ni dia tanya anak lelaki. Okey? Al-Qasim. Nama anak Nabi Qasim. Okey? Kat sini kita tengok kotak yang besar tu. Qasim merupakan anak lelaki sulung baginda. Qasim juga menjadi nama panggilan Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Qasim wafat ketika berumur 2 tahun, iaitu sebelum kenabian baginda. Ini je yang diceritakan. Yang mana Qasim ni meninggal waktu kecil, berumur 2 tahun. Okey. Seterusnya, anak Nabi juga lagi, iaitu Abdullah. Nama anak Nabi yang kedua, anak lelaki lah. Okey. Anak yang bernama Abdullah pula dipanggil At-Tayyib dan Tahir.
Abdullah telah dilahirkan ketika Nabi ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Makna Abdullah ni lahir ketika Nabi berusia ataupun berumur 40 tahun. Sebab Nabi menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Okey. Itu je dia cerita. Okey, seterusnya anak Nabi lelaki yang terakhir iaitu Ibrahim. Manakala Ibrahim pula merupakan anak lelaki baginda hasil perkahwinan hidup dengan Maryah Al-Qibtiyah. Namun umur Ibrahim tidak panjang kerana pada usia 70 hari Ibrahim telah wafat ataupun telah meninggal lah. Sebenarnya lebih sesuai kata meninggal. Wafat ni kurang sesuai. Wafat ni hanya untuk Nabi. Okey, terdapat riwayat lain yang menyatakan Ibrahim meninggal ketika usia 7 bulan. Tak kira lah yang mana Ibrahim ni tak hidup panjang juga. Ada yang kata 70 hari, ada yang kata 7 bulan. Tak kira lah 70 hari ke 7 bulan ke. 7 lah kita ambil kan. Senang ambil lah mana-mana. Yang mana Ibrahim ni pun meninggal dunia juga. Anak-anak Nabi ke ni? Ni anak Nabi lagi. Yang 3 orang anak lelaki Nabi tadi. Yang tak diketahui meninggal ke tak hanya satu, iaitu Abdullah. Betul tak? Abdullah ni je kita tak tahu dia ni meninggal ke, hidup ke, kahwin dengan siapa ke, jadi apa ke. Macam tak ada. Abdullah je kita tak tahu. Tapi kalau daripada cerita ni yang boleh kita rumuskan yang mana Abdullah ni hidup lah. Cuma hidupnya tak tahu macam mana. Kahwin dengan siapa, tinggal kat mana, masuk Islam ke tak masuk Islam. Okey. Sebab boleh jadi dia masuk Islam kalau dia berhijrah. Kalau dia tak hijrah duduk kat Mekah, susah sikit lah nak masuk Islam. Okey. Yang lagi dua memang meninggal lah, disahkan meninggal. Okey. Ini barulah pergi kepada susur galur cucu-cucu Nabi. Hasil perkahwinan tadi kan. Inilah jumlah 9 orang. Yang pertama Zainab dengan Abi Al-As. Dia dapat 2 orang kan, iaitu Ali dan Amamah. Ali ni pun sama, meninggal ketika waktu kecil. Yang hidup hanya Amamah. Okey. Yang kedua adalah Ruqayyah dengan Osman. Dia letak nama anak dia Abdullah. Abdullah ni hidup lah, tak ada masalah apa-apa. Okey. Yang ketiga Fatimah dengan Ali. Hasil berkahwin dia dapat 6 orang anak. Okey, Hasan, Husin, Muhsin, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum. Dalam 6 orang anak ni hanya 5 yang selamat. Okey, Muhsin meninggal waktu kecil lagi. Yang lain-lain ni tak diceritakan lah. Okey. Cuma Hasan dan Husin ni famous sikit. Dia banyak kisah sikit tentang dia lah. Yang mana ada yang kacau Nabi ketika solat pun dia kan. Lepas cerita tentang Hasan dan Husin ni ajar pakcik kan cara berwuduk yang betul. Tu pun dia juga. Hasan dan Husin. Dia ni cucu Nabi yang pandai lah. Okey. Yang lain tak ada kisah. Jadi kita tak tahulah macam mana. Okey. Jadi untuk tajuk ini sebenarnya dah habis. Ni masuk kepada latihan dah lah. Okey. Ini dia masuk sikit. Ustaz pun tak tahulah kenapa. Tapi bolehlah kita tengok. Kat sini dia kata kepentingan institusi kekeluargaan dalam kehidupan masa kini. Kenapa dia kata macam tu? Sebab kita boleh tengok contohnya keselamatan sosial terjamin. Apa maksud dia? Boleh tengok gambar pakcik tu, betul? Ni gambar pakcik naik kursi roda tu, nampak? Okey, dia kata keselamatan sosial terjamin. Agak-agak apa maksud dia? Maksudnya macam keselamatan tu keselamatan dalam Okey, senang kata
Apa fungsi manusia? Manusia ni fungsi dia saling bantu membantu. Contoh kita tengok kerja nurse. Nurse ni kerjanya apa? Rawat pesakit. Ya, rawat pesakit, jaga pesakit dan semua-semualah kerja-kerja yang dia kena buat tu. Dan ini salah satu. Bila dia kata menjamin keselamatan sosial ni sebenarnya kalau contoh pakcik ni tak ada keluarga, tak ada orang nak jaga. Dia duduk rumah orang-orang tu tua. Bila duduk rumah orang tua-tua ni siapa yang jaga? Biasanya adalah doktor ke, ada nurse ke kan. Ada dia punya perawat lah. Dan nurse ni lah yang menjadi ahli keluarga dia. Dia bantu untuk tolong jaga apa yang perlulah. Biasalah orang tua kan. Dia perlukan sedikit bantuan untuk dia meneruskan kehidupan. Tu maksud dia menjamin keselamatan sosial untuk orang-orang yang biasanya lebih kepada orang tua lah. Budak-budak ni semua biasanya ada mak ayah kan. Okey, sebelah dia kata ingin zuriat. Pun sama. Okey, pentingnya keluarga ni sebab yalah bila nanti kahwin orang fikir nak apa? Nak zuriat. Kenapa? Sebab zuriat ni adalah penyambung legasi. Penyambung legasi tu apa benda pula? Legasi ni contoh biasa kita tengok kan mak ayah cikgu, anak jadi cikgu juga, betul? Sebab apa? Sebab biasanya kita dengar pepatah Melayu ada kata kan, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Betul-betul. Ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mak ayahnya ni pakar ataupun pandai ataupun hebat dalam bidang ini, biasanya anaknya akan turut sama hebat dalam bidang tersebut. Macam tu. Mungkin contoh ayahnya pandailah ataupun ayahnya dia ni seorang doktor. Biasanya anaknya kalau tak jadi doktor pun jadi yang dekat-dekat sikit dengan doktor, jadi nurse ke, mungkin jadi pembantu dekat klinik-klinik tu ke. Tu pun dikira hebat lah tu. Kira bagus lah juga. Yang mana penyambung legasi. Biasanya kan kalau mak ayahnya bisnes, anaknya mesti bisnes juga. Macam tu. Itulah legacy. Okey, gambar makcik tu pula. Kemuliaan akhlak dan peribadi. Bila mana adanya keluarga Islam, okey, dia akan menjadi akhlak dan peribadi yang baiklah. Dia akan membentuk peribadi dan akhlak kanak-kanak ke remaja masa kecil ni yang lebih baik berbanding dengan institusi yang tak ada keluarga. Kan macam kita tengok orang yang bukan Islam lebih kepada golongan barat lah ataupun negara-negara barat. Dia orang ni kadang-kadang tak kahwin pun kan, tapi duduk sekali, ada anak sekali dan lain. Tengok cara dia orang macam mana dengan cara Islam. Berbezalah dia orang punya anak tu punya akhlak, anak tu punya cara, anak tu punya adab dengan mak ayah pun lah lain, berbeza dengan Islam. Okey, yang ketiga adalah erat kasih sayang. Bila dah ada anak kan, bila dah ada keluarga, biasanya memang akan erat lah kasih sayang dalam keluarga tu sendiri. Mak ayah saling baik dengan anak-anak. Okey, ada saling hormat, menghormati, tolak ansur dan lain-lain. Itu akan menimbulkan suasana yang harmoni dan membahagiakan. Jadi mak ayah ni pun boleh kerja dengan tenang, anak-anak pun boleh belajar dengan tenang. Jadi masing-masing boleh fokus. Fokus apa? Fokus menjalankan tugas masing-masing. Tak bolehlah mak ayah je jalankan tugas, anak tak buat apa-apa. Contoh tugas anak adalah belajar. Itu adalah tanggungjawab anak-anak. Jadi kalau jadi anak-anak ni kenalah fokus belajar. Tak boleh nak fokus main 100% kan. Dia kena bahagilah. 80 belajar, 20 main pun okey kan. Ke 70-30 pun boleh. Tak bolehlah semua sekali hanya fikir nak main, nak hiburan semata-mata. Okey? Okey, seterusnya dia kata, ibu boleh terangkan kepada saya tentang kepentingan institusi kekeluargaan dalam kehidupan masa
kini. Boleh Muhammad. Muhammad Naufal. Kepentingan adalah seperti berikut. Okey. Dia kata inginkan zuriat. Sebagai manusia secara fitrah. Fitrahnya okey, mempunyai perasaan semula jadi untuk mempunyai isteri dan anak-anak. Nabi Muhammad SAW berbangga kerana di akhirat. Apa tu? Nanti ramai bilangan umat Nabi. Nabi ada kata kan, Nabi suka yang apa? Yang ada ramai zuriat lah. Kenapa? Dia sebab ada setengah yang beranggapan bila ramainya zuriat, banyaklah pintu-pintu rezeki dibuka, betul? Bila banyak pintu rezeki dibuka jadi senang. Jadi senang, jadi mudah hidup. Tetapi kita juga tetap mestilah kena berusaha. Tak boleh nak harapkan itu saja, kena tetap berusaha. Okey, seterusnya. Kemuliaan akhlak dan peribadi. Perkahwinan yang halal akan dapat mengelak seseorang dari terjebak kepada maksiat dan zina. Ini akan melahirkan keluarga sakinah, iaitu tenteram, yang mempunyai nilai akhlak dan peribadi yang baik. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada kita agar berkahwin jika mampu kerana ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Macam itulah. Okey. Yang mana Nabi menggalakkan untuk orang yang mampu kahwinlah. Yang tak mampu, yang tak boleh tunggulah. Dia kena bersabar. Okey. Sebab apa? Sebab nak elak daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kemudian nak melahirkan keluarga yang sakinah. Mana keluarga yang tak ada masalah. Tak ada masalah ini, tak ada masalah itu. Yang terjebak masalah ini, masalah itu. Masalah ni susah. Okey? Terutamanya kalau dah terjebak dengan zina ni kan, jadi ada penyakit. Sebab zina ni mudah sangat nak dapat penyakit. Penyakit-penyakit berat seperti HIV dan AIDS. Dua penyakit ni setakat ini yang Ustaz tahu masih lagi tak ada ubat lah. Siapa yang kena dah jadi susah, dah jadi sukar, dah jadi sulit. Nanti kalau anak-anaknya pun ada, anak-anaknya nak kahwin pun jadi susah. Macam tu. Okey. Ni gambar dia buat kerja bersamalah. Dia satu keluarga bergotong royong, bantu membantu. Okey, yang ketiga adalah mengeratkan kasih sayang. Perkahwinan yang halal akan dapat melahirkan suasana harmoni dan rasa tanggungjawab terhadap ahli keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dan dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram dengannya. Okey. Jadi Allah dah ciptakan setiap orang ni ada pasangan masing-masing. Okey. Seterusnya, yang terakhir, ni dia. Keselamatan sosial terjamin. Perkahwinan yang halal akan dapat melahirkan ke generasi yang baik dan bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tak Jadi ada ke pernikahan haram? pernikahan haram, contoh pernikahan haram tu macam mana tu? Tak, bukan macam perkahwinan haram. Perkahwinan haram yang setakat ni yang Ustaz tahu, nikah mut'ah. Pernah dengar ke? Tak. Nikah mut'ah ni famous dalam ajaran sesat Syiah lah.
Nikah mut'ah ni sebenarnya adalah nikah. Dia nikah macam biasa, macam kita angkat nikah tu. Tapi yang bezanya adalah dia nikah tempoh. Contoh nak nikah seminggu. Seminggu je lah jadi suami isteri. Lepas seminggu tu dia jadi bukan suami isteri dah. Dia jadi macam orang lain dah. Okay. Sama juga kalau nak nikah sebulan, nak nikah sehari. Boleh ke nikah macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Contoh, hari ni dia menikah dengan A, esok dia menikah dengan B, hari kemudian dia menikah dengan C, D, E, sampai 20 orang. Agak-agak nanti andai kata mengandung. Nak dinisbahkan dengan anak siapa tu? Tahu tak? Kan jadi pening. Itu boleh jadi apa? Salah satu punca kenapa diharamkan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah ni memang haram lah. Dulu ada, sekarang dah tak ada sebab dia lebih banyak kesan buruk berbanding kesan baik. Tu boleh jadi salah satu nikah haram. Pernah dengar ke? Tak. Okey. Tu famous dalam ajaran Syiah. Pernah dengar nama Syiah? Tak. Okey. Tak apa, nanti masuk sekolah menengah, kalau berpeluang lah, akan belajar tentang ajaran dia sebenarnya Syiah ni adalah salah satu daripada pecahan-pecahan agama Islam. Dalam pecahan agama Islam sendiri, bukan ajaran luar, ajaran Islam yang mana dia terpesong, ataupun kita panggil ajaran sesat lah. Dia orang ni suka buat benda pelik-pelik. Dia orang ni tolak benda-benda yang dia orang tak suka. Benda yang dia orang suka, dia orang ambil. Dia orang tak suka, dia orang tolak. Dia orang pun tolak qiyas dan ijma'. Tu pun nanti sekolah menengah baru belajar. Sekolah rendah ni tak ada lagi. Okey? Tu pun salah satu perkahwinan yang haram. Yang perkahwinan apa? Yang kahwin lari ni tak haram sebenarnya. Kan biasa kita dengar kahwin lari, betul? Kahwin dekat Thailand ke, dekat Indon ke, dekat mana lagi. Ikutlah negara-negara luar ni kan. Sebenarnya tak haram. Dia yang jadi masalahnya bila mana wali tak setuju. Wali tak nak. Wali tak suka lelakinya. Lelakinya teruk, tak kerja ke. Kalau kerja, kalau tak, benar? Mungkinlah sebab tak kerja, mungkin sebab nampak malas, mungkin sebab nampak apa? Masjid malas ke apa, tak beriman ke apa semualah, adalah sebab-sebab dia kan, yang menyebabkan pak mertua ataupun ayah kepada perempuan ni tak setuju untuk nikahkan anak dia ni, anak perempuan dia ni dengan lelaki tadi. Jadi lelaki ni pujuk perempuan ni untuk ajak kahwin lagi. Dia sebenarnya daripada sudut hukum dia jadi berdosa lah. Sebab apa? Sebab anak tu ingkar arahan ayah dia. Dia jadi macam tu je lah. Dia tak sampai jadi nikah tu jadi haram, jadi batal, tak. Sebab dia menikah dengan cara yang betul lah, cuma dekat negara orang sahaja. Sama juga dengan apa satu lagi, yang lain-lain tu tak tahu pasti, tapi yang tu lah yang famous kan, nikah dekat sempadan lah, nikah lari lah, semua sama je lah. Okay, dia nikah yang sama, dia bukan nikah yang haram, dia halal je, tak ada masalah. Cuma dia ada masalah yang menyebabkan dia orang ni kena nikah dekat luar negara. Terutamanya yang nikah macam ni biasanya sebab pak mertua ataupun ayah pada perempuan ni tak setuju. Macam tu. Boleh faham? Boleh. Tak apa. Itu tajuknya Ustaz rasa macam tak ada kot sekolah menengah. Kan ada? Ustaz tak pasti. Kalau ada, boleh belajar. Kalau tak ada, dia akan belajar dekat U nanti. Tapi kalau masuk sekolah menengah, ambil syariah dengan apa? Quran Sunnah, memang akan belajarlah sikit-sikit. Akan belajar tentang ajaran sesat, Khawarij, tentang Syiah, tentang Wahabi, tentang Mu'tazilah. Ada sikit-sikit belajar. Nak lebih tahu boleh search dekat YouTube. Tapi hati-hati kalau search Syiah. Kenapa? Sebab Syiah ni dia punya perayaan dia pelik sikit, iaitu Hari Karbala tak silap Ustaz. Hari Karbala ni dia pesta mencederakan diri. Ustaz pun tak faham kenapa ada, tapi bagi dia orang bila dah cederakan diri, dia orang terluka, dia orang sakit, jadi dekat akhirat nanti tak sakit. Itu dia punya fahaman yang terpesong. Salah satu fahaman yang terpesong yang ada dalam Syiah.
Yang mana kita tahu kan, kalau kita buat dosa kat dunia, kalau tak kena kat dunia, kena dekat akhirat. Macam tu. Tapi kalau contoh kena kat dunia, boleh tak lagi kena kat akhirat? Boleh. Boleh juga. Okay. Tak ada masalah. Itu adalah semua di bawah ketentuan Allah. Sama juga kalau kita buat dosa sampai ke akhirat Allah tak nak balas. Boleh tak? Boleh juga. Terpulang. Itu semua di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita ni sebagai hamba kena buat apa? Mohon ampun je lah. Mohon maaf sahaja. Okey? Tapi diorang ni fikir pelik-pelik. Itulah ajaran sesat dalam Islam. Tak apa, nanti sekolah menengah Ustaz Azhar ada. Baru belajar. Sekejap, tengok lagi tak? Saya macam habis dah ni. Habis dah. Masuk kepada latihan. Ni dah masuk tajuk kedua. Okey, ni tentang Nabi punya perkahwinan. Sebenarnya kalau Ustaz lebih suka belajar daripada basic yang bawah sikit lagi. Yang mana tentang Nabi punya tempat lahir ke kan? Siapa nama ibu susuan Nabi yang pertama, ibu susuan kedua, tinggal dengan siapa. Tu semua tu sepatutnya pelajar-pelajar ni kena ingat, kena tahu. Dia bila belajar yang atas ni terus, jadi yang bawah-bawah tu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang bukan lupa, dia jadi tertukar. Itu biasalah berlaku. Okey? Tapi tak apa. InsyaAllah kalau apa dia ada peluang, cubalah tengok-tengok dekat YouTube. Itu boleh jadi tambahan ilmu. Okey? Okey. Jadi ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Tak. Alhamdulillah. Ustaz takut kok lah ada tak faham ke apa ke. Boleh tanya. Okey. Jadi Ustaz rasa jam pun dah menunjukkan pukul 9. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan dengan subjek adab ke tajwid? Adab. Ah. Tajwid dah buat. Bukan dekat apa? Kau lah nak ulang kaji ke kan? Ustaz tak ada masalah nak adab ke nak Boleh tajwid je, ke. tapi kita prefer nak belajar adab sebab dia fikir-fikir. Ui. Tapi Ustaz rasa dalam banyak-banyak subjek yang paling mudah subjek adab, betul? Susah lah. Adab susah. Ustaz rasa adab yang paling senang. Biasanya pelajar kalau banyak subjek dia tak nak subjek adab sebab dia kata biasa A dia kata. Ustaz pun macam okey. Adab ni biasanya subjek Ustaz tak last sekali. Sebab pelajar dia tak ada masalah sebab dia punya tajuk pun sekarang mudah-mudah je. Okey? Tapi tak apa, insyaAllah. Susah. Ustaz rasa macam Kembali kena ikut uji. Sebab mungkin dia jadi susah. Salah satunya sebab sekarang dia tak benarkan dah jawapan selain daripada dalam buku, betul? Dia lebih nak jawapan yang ada dalam buku sebab jawapan dalam buku ni lebih selamat. Senang kata lebih selamat, lebih tepat lah berbanding jawapan yang pelajar fikir sendiri. Pelajar ni pun pandai, dia boleh fikir sendiri jawapan yang lebih terbuka. Tapi jawapan terbuka ni tak boleh lah. Takut jadi tak tepat ke, jadi masalah ke dan lain. Tak apa, insyaAllah. Jadi minggu depan kita akan masuk dan belajar tajuk adab. Okey? Okey, jadi pada hari ini jadi start akhiri kelas pada malam ini. InsyaAllah selamat pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey.